minda. Murid-murid, hari ini kita akan masuk unit yang baru, iaitu unit 4, Sahabat Karib. Selain itu, kita juga akan masuk tema yang baru, iaitu tema 2, Perpaduan. Mari kita baca pantun yang bertajuk Hidup Bersatu Padu. Tumbuh cili di tanah Pama, tanam cendawan juga pria. Saling kenali bersikap ramah, banyak kawan hidup ceria. Pohon jati, pohon keranji, di pinggir latah tumbuh cemara. Hormat menghormati, amalan terpuji. Kasih kita kekal terpelihara. Bunga raya, bunga selasih, dijaga dibaca setiap masa. Balai raya perlulah bersih, saling bekerja pelbagai bangsa. Murid-murid, terdapat 3 aktiviti yang kita akan jalankan dan pelajari pada hari ini. Murid-murid sudah bersedia? Jom kita belajar. Aktiviti 1. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, kemahiran membaca amat penting sekali dalam kehidupan kita. Murid-murid, sila buka buku teks jilid 1 dan buka pada halaman 23. Murid-murid akan melihat petikan yang bertajuk Kawan Baikku. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama membaca petikan yang bertajuk Kawan Baikku. Rahisin, kawan baik Yahya. Dia berasal dari Sabah. Bapaknya bernama Zakwan. Ibunya bernama Rusila. Kegemaran Rahisin dan Yahya membaca buku. Mereka selalu berbincang tentang pelajaran. Mereka sangat pandai. Selain itu, Rahisin sangat bertanggungjawab terhadap kawan. Rahisin akan menegur Yahya dengan sopannya jika dia melakukan kesilapan. Yahya menerima teguran dengan hati yang terbuka. Yahya berasa gembira kerana mempunyai kawan yang baik hati dan prihatin seperti Rahisin. Bagus murid-murid, kamu boleh berlatih dahulu untuk membaca petikan ini. Kemudian minta bantuan ibu atau bapa kamu untuk merakam video kamu membaca dan hantarkan video tersebut kepada cikgu untuk dinilai. Jom kita lakukan aktiviti yang kedua pula, iaitu melengkapkan peta minda. Murid-murid, di bawah petikan yang kita baca tadi, terdapat satu peta minda yang belum lagi lengkap dan perlu kita lengkapkan. Baiklah, di tengah-tengah ini ialah gambar Rahisin. Jadi, peta minda ini menerangkan sifat ataupun sikap Rahisin seperti bertanggungjawab, pandai, sopan. Jadi, ada 2 lagi sifat Rahisin yang perlu kita cari. Jom kita cari. Baiklah murid-murid, mari kita cari sikap Rahisin dalam petikan ini. Yang pertama, cuba lihat perenggan kedua, baris yang kedua, iaitu pandai.
Okey. Kemudian perenggan ketiga baris pertama kita boleh lihat bertanggungjawab. Okey. Baris yang seterusnya pula kita boleh lihat sopan. Okey. Sopan. Dan kita lihat pada perenggan yang terakhir iaitu baris yang terakhir baik hati dan prihatin. Baiklah. Ada 5 sifat ataupun sikap Rahisin yang kita boleh dapat daripada petikan ini, iaitu pandai, bertanggungjawab, sopan, baik hati dan prihatin. Jadi, murid-murid boleh lengkapkan peta minda tadi dengan mengisi 2 lagi sikap Rahisin, iaitu baik hati dan prihatin. Selamat berjaya murid-murid. Jangan lupa jawab soalan pemahaman juga, iaitu siapakah Rahisin? Nyatakan sifat Rahisin. Kita boleh cari jawapan bagi soalan ini dalam petikan yang bertajuk Kawan Baikku. Okey, jom kita cari. Yang pertama, siapakah Rahisin? Jawapannya ada pada perenggan pertama, baris yang pertama. Kita boleh gariskan ataupun serlahkan dengan pen penyerlah, iaitu Rahisin, kawan baik Yahya. Bagus murid-murid. Yang kedua, nyatakan sifat Rahisin. Tadi kita sudah lengkapkan peta minda, betul tak? Jadi jawapannya ada pada peta minda dan juga petikan yang kita baca tadi. Mari kita gariskan ataupun serlahkan dahulu. Baiklah murid-murid, kita telah jumpa kata kunci dan jawapannya. Mari kita lihat bagaimana untuk menjawabnya dalam bentuk soalan pemahaman yang betul. Baiklah murid-murid, apabila menjawab soalan pemahaman, kita perlulah menulis jawapan dengan lengkap. Siapakah Rahisin? Rahisin ialah kawan baik Yahya. Yang kedua, nyatakan sifat Rahisin. Rahisin seorang yang pandai, bertanggungjawab, sopan, baik hati dan prihatin. Mudahkan murid-murid? Ingat, jawab dengan lengkap. Mudah saja murid-murid. Kamu hanya perlu menyalin petikan yang bertajuk Kawan Baikku ini pada buku latihan garis biru yang biasa. Ingat, tulis dengan betul, kemas dan cantik. Cikgu berikan beberapa tips. Pertama, tajuk perlulah ditulis di tengah-tengah dan huruf besar bagi huruf K dan huruf B. Baiklah, langkah 1 baris untuk memulakan perenggan yang pertama. Ingat, perenggan pertama perlulah ditulis rapat pada garisan tanpa perlukan jarak. Selepas menyalin perenggan pertama, langkah 1 baris sebelum kamu memulakan perenggan yang kedua. Nampak tak ruangan di sini? Jarakkan 2 jari daripada garisan buku kamu bagi menulis perenggan yang kedua, ketiga dan keempat ini. Ingat, langkah 1 baris ataupun selang 1 baris bagi setiap perenggan. Selamat berjaya murid-murid.